Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربي يسر وتعسر يا كريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Izinkan saya sekali lagi dengan tuan-tuan untuk sama-sama kita memanfaatkan waktu di antara maghrib dan isya. Kita lihat kitab Akidah Tauhid, Nasahul Ibad, dan lihat kitab Fiqh Sirah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita ialah nikmat melaksanakan kebaikan. Nikmat melaksanakan kebaikan. Kerana kalau kita lihat nikmat untuk kita melaksanakan kebaikan itu, dia di antara sebab kita mendapat kebaikan yang baru. Di antara sebab kita mendapat kebaikan yang baru. Kerana tuan-tuan, bila kita dapat buat kebaikan itu, dia di antara sebab untuk kita mendapat keampunan. Ulama-ulama, dia telah kumpulkan himpunan-himpunan Al-Quran, ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Bila minta maaf ya, kita jadi bila kamera kita terus cakap. Minta maaf. Tuan-tuan, ulama-ulama dia telah mengumpulkan daripada hadis Nabi SAW dan juga ayat Quran sebab-sebab yang boleh membawa ataupun mendapat seseorang itu mendapat keampunan. Banyaklah. Dan akhirnya mereka telah menyimpulkan ada 3 sebab yang merupakan pintu kita mendapat keampunan. Yang pertamanya ialah taubat. Yang keduanya adalah amal kebaikan. Taubat tu clear lah, minta taubat. Yang keduanya amal kebaikan. Sebab amal kebaikan itu dia akan memberikan keampunan. Allah akan ganti kejahatan itu dengan kebaikan. Pertama taubat, yang kedua amal kebaikan, yang ketiga musibah yang ditimpa. Musibah yang terkena pada kita. Jadi 3 itulah. Jadi pada maghrib isyak ni kita berada pada maqam yang kedua, iaitu berada suasana mencari kebaikan. Sesungguhnya itu di antara nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan kerana itu tuan-tuan, kalau boleh saya ulang semula bahawa kita dah umur-umur macam ni, kalau boleh apa sahaja yang kita buat itu, itulah dia. Maksudnya kalau kita salat maghrib tu, itulah salat kita. Kalau kita sembahyang zuhur, itulah salat kita. Maksudnya tak ada dah lepas ni. Maksudnya bila kita mengabarkan itulah kita punya, maka kita akan buat dengan sempurna mungkin. Sebab itu Sayyidina Ali kata tidak ada kebaikan pada solat yang tidak ada khusyuk padanya. Tidak ada kebaikan pada solat yang tidak ada khusyuk kepadanya. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana nak khusyuk? Ya khusyuk ni tuan-tuan, hidup kita ni 2. Kalau kita nak khusyuk dengan Allah Ta'ala, kita kena khusyuk dengan hamba dia. Kalau kita nak khusyuk dengan Allah Ta'ala, kita kena khusyuk dengan hamba dia. Khusyuk dengan Allah Ta'ala tu tak akan dapat melainkan kita khusyuk dengan hamba-Nya. Khusyuk dengan hamba Allah apa? Berbuat baik dengan hamba Allah. Berbuat baik dengan hamba Allah tu apa? Iaitu bersedekah. Sesiapa yang solat dia tak khusyuk, macam lupa waktu, macam lupa 3 rakaat kempit, 3 kempit, 3 kempit, maka tuan-tuan sedekahlah. Tadi agak asal ni siapa yang tak keliru 3 kempit sembahyang Ada tak?
Serokah. Lupa ya serokah.